Menarik di Malaysia hari ini, Jumaat 14 Januari. Angkat ayah guna kren. Ikuti perkongsian seorang anak perempuan menjaga ibu bapa yang uzur. Tular. Polis korek longkang tersumbat bagi melancarkan pergerakan trafik. Apakah ceritanya? Teruskan bersama Sofia dan Fazli di MSI TV3. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Malaysia hari ini, edisi 14 Januari 2022, hari Jumaat. Anda bertemankan kami berdua, Sofia dan juga Fazli. Apa khabar, Fazli? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Sofia, bagaimana, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuaca kita kejap panas, kejap sejuk. Mungkin ada sedikit rasa nak demam, tak nak demam. Tapi kita menjaga, kita kalau rasa tak sihat ke, tak selesa ke, kita terus menggunakan kit COVID-19 kendiri je lah untuk memastikan keselamatan kita. Bercakap tentang kesihatan ni, Sofia, saya semalam pertama pergi jalan-jalan lah kan. Jadi saya pergi dekat kawasan sekitar Puncak Alam, kat kawasan rumah saya. Di klinik-klinik penuh dengan orang-orang yang sakit dan juga terutama sekali untuk kanak-kanak kecil. Oh, ya ke? Lepas tu saya tanya kawan-kawan saya pun cakap benda yang sama. Anak-anak mereka semacam batuk, tak selesa, sesama. Jadi itulah dia pentingnya untuk kita nak menjaga kesihatan untuk waktu sekarang ini. Betul. Kita risau sekarang ni sebab musim hujan yang tak menentu dan sebagainya. Terima kasih kepada anda semua yang lihat Malaysia hari ini. Dan hari ini hari Jumaat sungguh mulia sekali. Jadi ada orang berebut untuk menunggu hari Jumaat ini, penghulu segala hari ini, untuk kita nak mengumpul seberapa banyak pahala. Khususnya ialah untuk lelaki pergi sembahyang Jumaat, datang awal, mandi sunat Jumaat, pakai wangi-wangian, bau-bauan dan sebagainya. Itu untuk kita nak mengumpul pahala Jumaat. Dan anda yang berada dekat rumah, bolehlah dimulakan dengan surah Kahfi dan juga menonton Malaysia hari ini pada hari ini. Semoga permulaan pagi yang cukup hebat untuk anda semua. Banyak pengisian kita hari ini, antaranya kita akan menampilkan kisah satu keluarga ini yang saya kira sangat-sangat memberikan inspirasi kepada anak-anak khususnya untuk cara kita berjasa kepada kedua ibu bapa kita. Di individu ini menggunakan ikhtiarnya sendiri mencari antara teknologi ataupun kemudahan fasiliti yang boleh memudahkan pergerakan ibu bapanya. Dan ini semua ikhtiar sendirilah, cari di online dan sebagainya. Dan untuk dijadikan cerita, bapanya menghidapi penyakit saraf sejak tahun 2008. Dan mula tak boleh berjalan sejak tahun lepas, dan baru-baru ini ibunya pula mengalami stroke. Jadi orang kata banyaklah cabaran dilalui oleh anak ini. Seorang sahaja, seorang gadis berusia 22 tahun. Kita menyelami apakah kisah dia yang sebenarnya. Okey, nanti kita akan menghubungi individu tersebut. Aisyah namanya. Bersama dengan ayahnya dan juga abangnya di Sarawak. Nanti kita akan hubungi. Okey, untuk waktu sekarang ini, Sofia, apa kata kita terus saja nak lihat apakah yang menjadi tajuk utama akhbar ketempatan dan apa yang berlaku sekarang ini di Malaysia. Kita nak lihat ini dia berkaitan Pesta Ponggel. Tak lama lagi. Esok difahamkan masyarakat India akan menyambut Pesta Ponggel ini, dan PM berharap Pesta Ponggel untuk memupuk semangat perpaduan keluarga Malaysia. Dan beliau turut berharap perayaan ini yang akan disambut sehingga Isnin depan memberi kemakmuran dan membuka peluang baru kepada seluruh keluarga Malaysia. Ya, dan bukan itu saja, kita juga sudah pastinya sudah biasa dengan orang kata SOP yang telah pun ditetapkan sejak 2 tahun ini. SOP perayaan Thaipusam disambut 18 Januari 2022. Tetapi tentunya apa yang dibenarkan di sini adalah upacara Pakudem atau Junjung Belanga. 30 minit sahaja bagi setiap sesi dan difahamkan di sini pembawanya wajib daftar dengan pihak pengurusan kuil dan pakai tag yang disediakan. Ini antara cara untuk mengenal pasti individu lah yang dalam keramaian ini. Betul. Dan untuk upacara sembahyang pula, SOP yang dijalankan maksimum 6,000 orang. Biasanya kalau pesta ini ramai di antara masyarakat India akan sambut di Batu Cave. Secara spesifiknya iaitu di Kuil Sri Subramania Swami, dan maksimumnya 6,000 orang setiap hari. Setiap sesi 30 minit diikuti proses sanitasi, dan jumlah setiap sesi maksimum 500 orang sahaja. Jadi tak macam dululah, Safia. Boleh ramai berkumpul dan sebagainya. Betul. Yang berada di sebelah kanan yang tak dibenarkan adalah acara kavadi. Sumbangan makanan dan minuman percuma tak boleh juga. Dan gerai jualan sementara berbentuk promosi atau jualan di dalam atau luar kawasan kuil untuk memastikan pergerakan dan juga orang kata tidak begitu ramai sesak di satu kawasan. Jadi kita harapkan agar anda semua yang menyambut perayaan ini ataupun sambutan ini kekal cakna dengan SOP, walaupun kadang-kadang kita berada di lokasi berkenaan tertentu ini kita mungkin lupa. Ayuh kita ingatkan sama sendiri. Betul. Itu yang paling penting sekali. Tapi yang paling penting semangat perpaduan tu tetap ada kan. Baik, seterusnya Sofia, gini satu berita yang menggemparkan jugalah. Sebab peristiwa ini
ini berlaku di negara kita dan ianya berlaku di Sabah. Okey. Ni ceritanya. Mana? Di sini. Okey, Okey, silakan Sofia. Okey, hundreds evacuated as tremors rock Sabah government building. Dikatakan di sini berlaku pada jam 3.30 petang, memaksa kaki tangan kerajaan di beberapa bangunan terpaksa untuk berkumpul di tempat selamat dan meninggalkan bangunan tersebut. Dan dikongsikan juga tremors also led to the collapse of a ceiling in the meeting room on the 11th floor. Government agencies stationed in the building include Information Department, Meteorology Department, the National Anti-Drug Agency as well. Jadi ini antara gambar yang boleh kita kongsikan. Antara gegaran yang dirasa saya 2 kali betul. Dan memaksa semua kaki tangan ini untuk beredar ke kawasan yang lebih selamat. Tapi menggempakan juga gegaran itu menyebabkan shilling runtuh dan sebagainya. Tapi tiada kemalangan jiwa. Tiada kemalangan jiwa. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan dan kita doakan semoga tidak ada lagi lah berlaku kejadian sebegini rupa. Tapi kita kena sedia maklum bahawa negara kita ini, Malaysia ini memang mungkin ramalan mengatakan bahawa tidak terkecuali untuk menerima perkara-perkara sebegini rupa. Okey. Apa yang kami nak bawakan pada hari ini di Malaysia hari ini banyak, antaranya ialah pengorbanan anak kepada ibu bapa. Tapi ini pengorbanan salah seorang anggota polis diraja Malaysia PDRM. Yang biasanya kita tahu anggota trafik mengawal kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tapi apabila mengawal kesesakan lalu lintas tu, tiba-tiba nampak pula ada air bertakung dekat jalan raya tu. Dan langkah inisiatif yang diambil oleh polis tersebut adalah mencari puncanya di mana. Kan? Kerana air sudah pun nampak naik. Jadi orang kata kecaknaan beliau melihat keadaan situasi bukan sekadar untuk menjalankan tugas hakiki saja, tetapi melihat keadaan semasa untuk memastikan keselamatan masyarakat setempat. Itu yang kita raikan sebenarnya. Dan difahamkan anggota ini dikenali sebagai Korporal Shah Erman dari bahagian siasatan dan penguasaan trafik, bahagian Ibu Pejabat Daerah IPD Penampang, mengeluarkan sisa kotoran dalam longkang yang tersumbat mengakibatkan takungan air di jalan raya di Kampung Meruntum Putatak di setakat semalam. Ini videonya kita boleh paparkan kepada anda semua. Okey, ini dia. Paparan video yang anda lihat, anggota trafik ini mengambil apa sahaja yang berada di sekitar longkang tersebut. Jadi nampaklah ada mungkin kayu ini dicucuk ke dalam itu bagi mengeluarkan sisa kotoran yang tersumbat di dalam longkang tersebut. Biar seragam putih tercalik kotoran asalkan integriti tidak tercalar. Ini antara orang kata satu scene yang kita lihat menyayat hati jugalah. Kerana bukan sekadar menjalankan tugas saja, tetapi melihat keadaan semasa yang pastinya memastikan keselamatan mereka yang berada di kawasan tersebut. Dan difahamkan juga telah pun menerima antara anugerah Okey, baik. Dan difahamkan anggota polis tersebut telah pun menerima anugerah daripada Ketua Polis di atas segala khidmat bakti yang ditunjukkan. Ini adalah khidmat masyarakat yang telah pun ditunjukkan kepada mereka yang berada di Sabah itu. Dan ini komen daripada Facebook. Betul. Begitu ramai pengguna jalan raya. Tapi belum ada yang sanggup berhenti seperti mana anggota polis trafik ini. Saya sangat kagum dengan anggota polis trafik IPD Penampang khususnya anggota ini, dan ini antara yang diraikanlah oleh masyarakat dan rakyat Malaysia. Terbaik abang polis trafik. So satisfying to watch. You are the best. Respect lah kan. Ini yang ditonjolkan, yang ditunjukkan ke dalam media sosial. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara baik yang telah pun ditunjukkan. Bukan sahaja anggota polis trafik tersebut. Malahan ada anggota-anggota contohnya macam JPJ, apa yang saya nampak macam ada kereta rosak, tolong tolak dan sebagainya, waktu hujan lebat dan sebagainya. Pun tahniah syabas diucapkan kepada anggota-anggota petugas ini yang memberikan bantuan kepada sesiapa sahajalah yang berada, bukan sahaja di depan kita. Malahan sesiapa yang memerlukan bantuan, insyaAllah kita semua ni satu Malaysia akan tolong, insyaAllah. Ini memberikan inspirasi sesama kita lah. Bukan sekadar kita menunggu anggota berseragam sahaja untuk menjalankan tugas dan membantu orang ramai. Tapi kita juga, kalau ada kemampuan itu, kita juga boleh mengambil peranan untuk membantu juga. InsyaAllah. Okay. Nanti sama-sama kalau anda dapat lihat ada apa-apa berlaku, kena tolong. Jangan rekod saja. Jangan rekod saja. Saya setuju tu. Ya, kena tolong juga. Baik, banyak pengisian yang kita akan bawakan kepada anda dan selepas ini kita akan berkongsikan kisah anak perempuan ini mengangkat ayahnya menggunakan kren dan banyak lagi peralatan yang dikhususkan bagi memberikan kualiti kehidupan yang lebih baik buat ibu bapa beliau. Ya, jadi segalanya di Malaysia hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana.
tanggungjawab menjaga orang tua, terutama ibu bapa, merupakan satu tugas yang cukup mulia. Aisyah Ishak, 22 tahun. Kisahnya menjadi tular baru-baru ini susulan video yang dimuat naik di laman media sosial. Video berdurasi 37 saat itu memaparkan dirinya sedang memindahkan bapanya, Ishak Ahmad, 66, yang duduk di kerusi roda untuk dibaringkan ke atas katil menggunakan mesin yang dibeli secara dalam talian. Anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik ini merupakan pelajar ijazah sarjana muda keusahawanan peruncitan di Universiti Malaysia Kelantan. Hikmah mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian sejak tahun lepas. Aisyah menetap bersama kedua ibu bapanya di Felda Keratong 6, Muazzam Shah, Pahang. Kakak balik bila? Hari Jumaat ke? Adik-beradik yang lain pula menetap di berlainan daerah dan negeri. Pada tahun 2008, Ishak mula menghidap penyakit saraf. Urat kakinya putus akibat kecederaan bermain sepak takraw. Pada bulan Disember 2020, Ishak terpaksa menggunakan kerusi roda sepenuhnya. Selain itu, Aisyah turut menjaga ibunya, Basariah Husin, 60 tahun, yang mengalami strok secara tiba-tiba sejak minggu lepas. Menurut Aisyah, video yang dimuat naik di media sosial itu hanyalah sekadar perkongsian pengalaman semata-mata. Dia berasa gembira apabila video tersebut dijadikan inspirasi dan memberi manfaat kepada orang ramai dalam kaedah menguruskan orang sakit. Kita dapat lihat jasa dan juga pengorbanan oleh mak ayah kita ni memang tidak boleh balas di dunia ini dalam apa saja harta benda dan sebagainya. Apa yang mampu kita lakukan kalau kita lihat mak ayah kita masih lagi hidup, baliklah selalu kan, tolong apa yang memerlukan. Jadi seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, kita dapat saksikan Aisyah yang menjaga ayah dan juga ibunya, tetapi berbezanya menggunakan inovasi teknologi lah, kren tadi tu. Ikhtiar dan bijaknya si Aisyah ini untuk mengadaptasikan dirinya untuk memastikan kualiti kehidupan terjaga bagi kedua ibu bapanya. Kita bersama mereka, Aisyah Ishak, anaknya bersama dengan Encik Ishak Ahmad dan iaitu ayahnya di Keratong Muazzam Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di atasnya kita ada abangnya. Cik Muhammad Isa, difahamkan cikgu dekat Lawas. Assalamualaikum cikgu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Apa khabar kita? Okey, dekat Sarawak pula. Okey. Terus saja nak tanya kat Aisyah lah kan. Aisyah, terlebih dahulu kami kat sini lihat kegigihan Aisyah yang menjaga ayahnya seorang-seorang difahamkan, sebab abang-abang semua bekerja, ada yang dah berkeluarga. Jadi bagaimana Aisyah boleh melihat antara inisiatif yang Aisyah lakukan ini dengan menggunakan teknologi-teknologi ini untuk membantu memberikan pertolongan kepada ayah ni? Aisyah. Saya kurang dengar, minta maaf ya. Oh, tak dengar. Okey. Tak pernah dengar. Tak dengar. Okey, sekarang dengar tak suara kami? Dengar? Kurang jelas. Kurang jelas. Aisyah, okey. Dengar tak sekarang? Aisyah, kita nak tahu sokongan yang Aisyah dah sediakan untuk mak ayah. Mungkin kita nak mulakan dengan apa yang membantu Aisyah mencari ikhtiar menggunakan peralatan-peralatan ni. Silakan Aisyah. Saya menggunakan kren yang bertular tu kan. Saya menggunakan itu untuk angkat ayah saya permulanya. Setiap pagi saya akan menggunakanlah untuk angkat dia mandi. Lepas tu selepas subuh tu kita akan makan. Bila dah siap makan, dia akan berehatlah dekat katil yang disediakan lah kan. Lepas tu bila dah tengah hari tu, untuk makan tengah hari tu saya akan gunakan kren tu juga. Jadi kalau gunakan kren tu, dia tak rasa, badan dia tak rasa sakit lah. Kalau sebelum ni saya angkat macam biasa je kan, angkat ayah guna kudrat kita sendiri, kita pun akan rasa penat. Bapa pun akan rasa sakit. Jadi dengan menggunakan kren tu, alhamdulillah lah dia betul-betul membantu saya secara tak langsung
saya pun tak berapa penat dan ayah pun tak rasa sakit. Dan ibunya sekarang pun mak pun kena stroke. Okey. Kan? Jadi gunakan kaedah yang sama, buat yang sama untuk mak saya, untuk pergi mandi, untuk makan. Wow. Jadi crane ni dia punya perjalanan dia tu dia memang sepanjang kat rumah lah sampai ke bilik air dan sebagainya. Dia panjang laluan train ni. Crane ni. Di situ saja. Oh, kat situ je. Memang di situ sajalah. Kalau nak bergerak pun hanya menggunakan wheelchair sajalah. Okey, baik. Nak pergi ke tandas ke, makan ke, kan? Aisyah, mana Aisyah dapat orang kata idea untuk pergi online nak cari barang-barang peralatan ni? Aisyah sebelum ni ada kekangan ke ataupun siapa yang bagi tips kat Aisyah untuk cari online ni barang-barang peralatan semua ni? Cadangan untuk buat crane tu semua daripada bapa saya sendirilah. Okay. Dia yang mencadangkan, cuba cari peralatan yang memudahkan saya untuk angkat ayah saya lah. Jadi saya pun cubalah korek-korekkan dekat beli secara online. Kita tengok apa yang bersesuaian, yang boleh memudahkan saya dan bapa saya sendiri. Okey, kita nak dengarkan suara Cik Ishak lah. Assalamualaikum Cik Ishak. Waalaikumsalam. Cik Ishak, macam mana pagi ni keadaan? Sihat Cik Ishak? Alhamdulillah, pagi ni rasa ceria sikit. Alhamdulillah. Gembira kami lihat Cik Ishak ceria dekat sana. Cik Ishak, seperti mana yang Aisyah katakan tu, Cik Ishak punya idea nak mencari sesuatu untuk nak tolong Cik Ishak dan sebagainya. Macam mana tu Cik Ishak boleh gambarkan tu atas pertolongan Aisyah ni? Sebenarnya untuk beli peralatan ni saya pernah agaklah bekerja dengan Petronas Gas dulu. Okey. Jadi saya pernah mengangkat menggunakan keringan. Jadi saya teringat benda berat boleh angkat. Kalau cari yang kecil mungkin boleh angkat. Saya itu je yang saya ingatkan. Okey. Jadi Pakcik ataupun Encik Ishak pun ialah nak meringankan si Aisyah ni untuk terus membantu Encik Ishak. Kita tanya kepada Encik Isa pula yang ialah sebagai seorang abang, sebagai seorang anak juga, kita juga ingin memberikan bantuan sebaik mungkin, tetapi orang kata ada komitmen yang di sebelah sana sebagai seorang guru. Dia melihat usaha adik Encik Isa sendiri menjaga ayah, menjaga ibu. Bagaimana perasaan sebagai abang dan apakah mungkin antara bantuan yang dihulurkan oleh Encik Isa sendiri untuk memudahkan Aisyah ni? Okey, terima kasih. Berkenaan dengan Aisyah, itu adik saya ni, saya melalui siaran langsung ni saya rasa saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada adik saya, Aisyah. Terima kasih banyak-banyak sebab abang memang tak dapatlah nak bantu macam Aisyah sebab abang bekerja jauh di Sarawak ni. Itulah. Kalau ikutkan sebagai seorang abang sulung ni, memang saya rasa saya yang berada di tempat Aisyah itulah. Sebab abang sulung kan. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab saya lah. Tapi apakan daya, sudah 11 tahun saya di sini. Dan hanya sekarang ni apa yang mampu saya lakukan, saya berdoa saja kepada kedua ibu bapa saya. Semoga mereka kembali sembuh. Saya berdoa kepada Aisyah, semoga dia dapatkan tamatkan pengajian dia, dan juga saya berdoa agar saya sendiri dapat segera berpindah ke Semenanjung agar saya dapat berbakti kepada orang tua saya. Samping itu berkenaan dengan keuangan tu memang akan sentiasa kami adik-beradik memang akan membantulah. InsyaAllah. Memang kami buat satu. Ya, itulah dia kan. Ada 8 adik-beradik ni kan. Itulah dia. Ada orang cakap macam mak ayah kita ni mampu untuk nak membesarkan kita ni kan. Kita yang anak-anak ramai takkanlah tak boleh nak jaga apa semua kan. Tapi alhamdulillah kita lihat keluarga Aisyah ni semuanya tolong-menolong, siap cipta satu, bukan cipta tapi membeli alat untuk memudahkan penjagaan ini. Okey, dari segi aktiviti harian ni, dengan ceritanya tadi Aisyah pun dah cakap bangun pagi semua kan, jam 5:30 pagi bangun subuh apa semua kan. Okey, jadi untuk rutin harian ayah ni bagaimana pula Aisyah? Sebab yelah Aisyah pun dengan ceritanya masih lagi belajar secara dalam talian. Jadi bagaimana pengkhususan itu, masa yang diberikan tu, apa aktiviti yang mungkin boleh dikongsikan? Okey, macam dalam pukul 6 pagi tu, sekarang ni kan mak saya pun dah sibuk kan. Jadi yang mandikan ayah saya, abang saya lah.
Kami bahagikan tugas. Itu saya. Tapi disebabkan kedua-dua jatuh sakit, jadi abang akan uruskan ayah, saya akan uruskan mak saya lah. Abang saya Fitri Ishak lah. Okey, lepas tu kita dah siap-siap, dah mandikan, dah sembahyang subuh, ayah saya akan sarapan lah. Sarapan sama ada saya masak ataupun kalau tak sempat, kadang tak sempat sebab ada kelas kan, saya beli je lah. Saya beli. Okey. Abang pun dia pun bekerja. Dia bekerja di praktikal di kawasan yang berdekatan dekat sini. Jadi bila pukul 8 lebih tu kami tinggal bertiga sajalah. Jadi waktu tengah hari tu sementara saya nak siapkan makanan, mak dan ayah saya akan berehat dan saya akan siapkan makanan. Bila dah siap, saya kadang-kadang sama ada mak ayah saya larat untuk bangun, saya akan bagi makan di meja lah. Tapi kalau diorang pun tak larat nak bangun, saya hanya bagi di katil saja, katil masing-masing. Baik. Okey. Bagi dekat katil masing-masing sebab tak larat kan. Gila-gila lah, saya suapkan ayah, saya suapkan mak. Kena gila-gila lah. Sebab saya seorang kan. Okey. Lepas tu bila petang tu dalam pukul 6, masa tu abang pun dah balik. Abang lah yang akan uruskan ayah untuk mandi, untuk solat. Saya uruskan mak untuk persiapan malam lah. Nah, itu saja. Baik, Aisyah. Saya mendengar perkongsian Aisyah ni, Aisyah dengan kata suara yang cukup tenang ya. Saya pasti Aisyah memerlukan begitu banyak kesabaran untuk mengimbangi bukan sahaja ialah kesihatan ibu dan ayah, tapi Aisyah juga seorang penuntut, masih belajar lagi dan juga rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Bagaimana Aisyah sendiri sebagai seorang individu mencari kekuatan itu, menguatkan semangat Aisyah untuk meneruskan rutin ini setiap hari pada masa yang sama, mengejar masa depan Aisyah juga? Kongsikan bersama kita. Pada saya, alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan lancar. Kelas online saya pun okey kan. Bila saya kelas online, mak dan ayah saya akan fahamlah kan. Semasa saya kelas online, mereka akan duduk saja, tak mengganggu saya. Lepas tu pada saya kelas online ni tak mengganggu pun dan saya okey je. Tak rasa macam terganggu, kena jaga mak ayah, kena belajar. Pada saya semuanya stable saja, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, nak tanya kepada abangnya Cik Isa. Cik Isa duduk jauh ni di Lawas Sarawak. Jadi andai kata Aisyah ni suatu hari nanti akan meninggalkan rumah, sambung belajar ataupun mungkin sepaling dah bekerja kan. Jadi apa perancangan Isa selaku abang kepada Aisyah ni untuk nak membantu lagi ayah dan juga mak di kampung tu? Bagaimana Isa? Itulah, diorang ni sebenarnya banyak berahsia juga dengan saya sebenarnya. Saya ada dengar daripada mulut kakak saya lah menyatakan bahawa Aisyah dia cakap dia macam nak stop dululah pengajian dia jaga kedua ibu bapa saya tu. Jadi di situ saya terfikirlah juga, kalaulah dia dipanggil untuk ke sana, bagaimanakah cara untuk menjaga kedua ibu bapa ni? Saya pun belum dapat lagi sebenarnya macam mana betul cara-caranya untuk berfikir, adakah untuk bagi mungkin kakak dengan adik-beradik saya yang lain lah terpaksa ambil. Kalau saya masih duduk di jauh lah, duduk di Sarawak ni. Tapi kalau saya harapkan, apa yang saya harapkan, saya sudah dapat pindah lah agar saya dapat dekat dengan orang tua dan saya ambillah balik tugas Aisyah untuk saya jaga kedua. InsyaAllah. Kita pun doakan percaturannya pun, kita doakan yang terbaik lah. So tentunya Aisyah memang banyak berbakti dan Aisyah masih juga perlu menuntut pengajian dan sebagainya. Aisyah sebagai seorang yang sangat-sangat kuat ya, kita betul-betul bangga dan kagum dengan Aisyah, kekuatan Aisyah ni. Apa yang boleh diberikan sebagai kata-kata semangat lah mungkin bagi keluarga lain yang mungkin menghadapi ataupun perlu menjaga kedua ibu bapa, ahli keluarga yang memerlukan perhatian sebegini, apa antara nasihat yang Aisyah boleh berikan untuk menguatkan semangat semua? Silakan Aisyah. Pada saya, sekiranya diberi peluang untuk menjaga mak dan ayah, rebutlah peluang itu sehabis baik. Sebab ia adalah ladang pahala kita kan. Mereka pun, jika mereka tiada ganti. Jadi, cuba rebut peluang tu, cuba rebut ladang pahala sehabis baik
dan supaya nanti suatu hari nanti kita tak rugi dan kita sentiasa insyaAllah akan dapat balasan yang baik juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita nak dengarkan kata-kata daripada ayahnya lah, Encik Ishak. Mungkin Encik Ishak boleh ambilkan kesempatan ini untuk memperkatakan sesuatu lah kepada anak-anak yang memberikan pertolongan ini kepada Encik Ishak. Silakan. Apa kata-kata untuk anak-anak? Keluh lidah kata. Jadi saya haraplah semua jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Dan harapan saya lah kepada yang berkenaan lah supaya anak saya duduk jauh di lawas tu dapatlah bertukar ke Semenanjung dan berada dekat dengan saya. Jadi mudah-mudahan sekiranya apa-apa hal yang berlaku pada Aisyah, tanggungjawab tu bolehlah diambil oleh abangnya pula, Muhammad Isa Ishak. Itu saja harapan saya. InsyaAllah. Amin. Semoga dipermudahkan. Okey. Ya, Cikgu Isa pula. Silakan. Mungkin ada kata-kata yang ingin diberikan khususnya kepada adik yang banyak juga membantu. Silakan. Okey, yang pertama saya doakan agar kedua ibu bapa saya kembali sihat. Amin. Saya doakan juga agar Aisyah dan adik-adik saya yang 2 orang lagi tu dapat tamatkan pengajian mereka. And then saya harapkan agar masyarakat di luar sana agar mengambillah idea ini, jadikanlah dia sebagai idea yang baik untuk memudahkan orang-orang yang sakit ni, orang-orang yang terlantar ni. And then saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak TV3, pihak I yang mengangkat kisah keluarga kami ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa ketiga-tiganya. Terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah, Encik Ishak Ahmad dan juga Encik Muhammad Isa meluangkan masa. Kita mendoakan kekuatan semualah untuk terus melalui hari-hari yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kekal kuat semua. Betul. Satu inspirasi lah saya kira, Fazli kan. Orang kata memanglah masing-masing pun ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, tetapi Aisyah sendiri kita melihat kekuatan beliau. Kita bertanyakan soalan kepada dia, apakah antara kekuatan bagi memberikan diri dia pun macam dia kata memang dalam diri dia untuk merasakan inilah ladang pahala yang perlu diterima. Amin. Itulah selagi hayat di kandung badan, kalau andai kata kita ni masih lagi mempunyai mak dan juga ayah, ambil kesempatan ini untuk kita jaga sebaik mungkin. Sebab nanti kalau dah tak ada, macam mana kan caranya untuk kita nak tunjukkan pengorbanan kita. Kita kena ingat jasa pengorbanan mak ayah kita ini. Okey, kita nak berhenti berehat dahulu dan selepas ini saya nak bersama dengan salah seorang tetamu jemputan kita yang dah ada dah kat studio ni. Kita nak bercakap tentang Murtada Dakwah Center, tarikan baharu di Malaysia. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Jadi seperti mana yang dikatakan tadi, kita terus saja nak bercerita tentang Murtada Dakwah Center Tarikan Baharu di Malaysia. Dan untuk itu kita terus saja ingin kenalkan kepada anda semua. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, Muhammad Yusof, pengarah urusan Murtada Dakwah Center ataupun Madat. Assalamualaikum Ustaz, sihat? Assalamualaikum, sihat. Salam Jumaat. Okey, baik. Mungkin ramai di antara kita yang ingin mengetahui ataupun mengenali dengan lebih rapat lagi berkaitan dengan Madat ini ataupun Murtada Dakwah Center. Boleh Ustaz kongsikan secara ringkas berkaitan dengan Madat ini dan dengan ceritanya ada kelainan yang ditunjukkan khususnya untuk pembangunan pusat komuniti Islam di Kedah, seterusnya anjakan paradigma baru untuk dunia dakwah di sana. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Fazli dan semualah rakan-rakan penonton tiga yang soleh belakang ni, insya-Allah. Yang pertama, alhamdulillah, Murtada Dakwah Center, saya rasa semua ada sebahagian dah mungkin dah kenal daripada arwah abang saya Ustaz Murtada, dan hari ini dah genaplah 4 tahun arwah meninggalkan kita. Malangan dengan Ustaz Wadiano kalau masih ingatlah. Dan di Murtada Dakwah Center ada beberapa elemen lah yang sedang kita cuba bawa. Di antaranya alhamdulillah kita dah ada satu pusat Mahat Tahfiz Integrasi Madat. Dan tahun ni saja Fazli ada 4,000 permohonan yang kita terpaksa tolak. Membuatkan kita terpaksa terus buat lagi satu fasa. Tahfiz dah siap, tapi terpaksa buat lagi sebiji bangunan yang lebih kondusif lah dari segi penggunaan. Dan di Madat juga kita sedang memulakan pembinaan masjid yang akan orientasinya 24 jam, tak tutup masjid ni. Mailah waktu mana pun. 24 jam akan ada buka. Dan seterusnya kita ada rumah warga emas untuk orang tua-tua yang ramai yang dibuang, yang tak ada tempat, yang digelandangan, kita akan ambil duduk dengan kita. Yang seterusnya kita ada pusat hab sukan dan juga yang rare sikit ada
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Stadium E-Sport. Stadium E-Sport ni fokus kepada kita nak tarik anak-anak muda. Sekarang untuk makluman tahun 2022 ada sekitar 7 juta di Malaysia ini yang tegar dengan phone. Maksudnya memang ketagihan lah kan. Jadi di situ kita wujudkan satu platform baru, Stadium E-Sport, budak-budak datang main game, waktu solat pergi solat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi itu ada harus balance lah juga kan. Nanti waktu solat kena pergi solat semua kan. Okey, Ustaz, tadi Ustaz pun ada kongsikan tentang pembinaan kompleks pembinaan Masjid Madat ini, dan sudah pastinya ianya bakal untuk menjadi satu destinasi pelancongan yang menarik di negeri Kedah itu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang keunikan masjid ini. Okey, baik. Alhamdulillah, untuk makluman semua, sekarang masjid sedang dibina dah. Baik. Dalam proses pembinaan, dah siap piling 2 minggu yang lepas. Tu tengok dalam gambar tu, ni bukan wayang kulit. Ni memang betul. Kalau lalu di Sungai Petani tu boleh tengok je tepi jalan besar Lencong Barat tu memang dah dalam pembinaan lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Samad. Dan dalam masjid ni keunikannya adalah kita buka 24 jam. Dalam dia ada kapsul hotel, ada 22 seat untuk orang datang. Ada nursery, maksudnya kadang-kadang mak ayah nak pergi semayang, kita bimbang anak kena colek ke, dia penjual organ lah macam-macam, kita takut lah kita pun tak pergi semayang. Kita ada nursery, memang ada penjagaan khusus. So bila mak ayah semayang, belakang letak dalam nursery akan ada penjaga. Mak ayah semayang lah, semayang rakaat 40 rakaat pun boleh dah, tak risau dah sebab anak dah ada orang jaga. Kita risau anak duk lari tarik kain untuk imam gitu. Jadi benda-benda yang macam tu kita ambil kira, buat kita buka nursery dan 24 jam. Orang kata, Ustaz, kenapa 24 jam? Sebab saya rasa nak mesra musafir. Kadang-kadang Fazli pergi Kedah, pergi travel, nak tidur mana malam-malam, nak rehat, nak mandi, berak, kencing, nak basuh anak dan sebagainya. So kita buat 24 jam. Orang kata, Ustaz, mana saya nak cari duit? Saya kata tak ada masalah. 6,514 masjid. Belum ada rekod masjid di Malaysia yang bankrupt. Dan kalau kita buka kumpulan pekerjaan untuk pengawal dan sebagainya. Jadi masjid pada saya adalah fungsi yang besar seperti Nabi bawa di Masjid Nabawi dulu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi sudah pastinya dalam pembinaan kompleks Islam ini, dalam pembinaan yang dibawa oleh Madat ini, sudah pastinya macam saya lihat begitu besar sekali kan. Jadi dan banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan. Jadi mungkinlah kita nak bercerita tentang kos ni, Ustaz, kan. Jadi mungkin dalam masa yang diberikan ini mungkin ada di antara kita yang ingin menyumbang sedikitlah kan wang dana mereka itu kepada pembinaan kompleks ini. Silakan, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Fazli dan semua. Allahumma salli ala Samad. Sekarang dari segi kos, of course lah, saya sendiri pun tak mampu untuk ni. Sekarang tanah kita dah siap beli, kos 7 juta lebih, termasuk dengan siap tambun. Allahumma salli ala Samad. Dan sekarang kita dalam fasa duk bina dah. Ni bukan sembang kari gajah terbang dah, ni memang duk buat dah. Jadi siapa yang nak menyumbang bolehlah terus ke madatcenter.com. Madatcenter.com. Kita ada kempen, kita buat RM1000 wakaf buat mak ayah. Dalam masa yang sama di Madat sendiri pun kita ada ekosistem. Kalau tengok gambar sekarang ni, kita ada nursery musangking, kita ada kolam ikan siakap sendiri, kita ada kolam lobster, kita ada bengkel besi, kita ada ternakan ayam. Semua di bawah Madat punya. Kita ada kilang besi. Jadi yang tu boleh cover dah sebahagian. Tapi sebahagian lagi kita, kalau siapa yang nak menyumbang, kita mengalu-alukan sangat agar pembinaan ini dapat kita buat bersama. Saya seorang balik awal. Kalau nak harapkan saya seorang ni, maka saya mengharapkan juga mengalu-alukan semua yang rakan-rakan yang menuntut orang soleh, dia moga Allah bagi syurga kepada kita semua. Jadi boleh tengok di madatcenter.com, ada nombor tentera, ambil telefon, tangkap. Kita bukan sebut banyak takut lupa. Tangkap jelah gambar, tengoklah kita buat derma wakaf buat mak ayah RM1000. Kalau tak boleh 1000 tak ada masalah, RM1 sekupang pun boleh. Cuma kita khususkan kempen ni satu lot 1000. Kalau siapa yang nak buat secara ansuran pun boleh. Pergi ke Madat Center, kita dah buat dah sistem untuk memudahkanlah. Mungkin nak tolak RM10 sebulan ke, RM100 pun boleh, ataupun collect dia beradik, Fazli. Dalam grup WhatsApp kita kan, pakat-pakat collect 2-3 beradik itu dah pakat tumpang. Dan siapa yang menyumbang, jangan risau, akan dapat 40 buku secara percuma, secara e-book. Jadi tak win-win situation lah. Tuan-tuan dapat 40 buku jenis baca sampai muntah. Kan? Dan kita bagi. Kalau misal katalah, kalau mereka dah mendembakan dana apa semua, jadi mereka nak lihat progres itu bagaimana? Mungkin ada Facebook ke apa ke? Okey, boleh pergi ke Murtada Dakwah Center, di page Murtada Dakwah Center ataupun page Muhammad Yaakob Israr, ataupun saya sendirilah. Sentiasa kita update. Jangan duk risau, kita bukan tak muhur punya. Tuan-tuan boleh pergi Sungai Petani, tengok sendiri, tanya perkembangan, dan boleh datang walk in. Dan semua percuma. Jangan ambil bang. Daripada tahfiz, hotel,
semua termasuk rumah kucing dan sebagainya, semua adalah percuma tanpa kita cas satu sen. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi itulah dia, semoga semuanya dipermudahkan Ustaz ya. Jadi kalau ada kesempatan, ada sedikit wang tu, eloklah kita dana wakafkan ya kepada pertubuhan Madat ini. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, pengarah urusan Murtada Dakwah Center ataupun Madat. Okey, untuk waktu ini kita nak bersama dengan Sofia. Sofia ada sesuatu yang ingin diberikan khas untuk anda. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Fazli Fuad. Ini perkongsian yang sangat menarik untuk anda semua. So, tentunya pelaksanaan PKP tahun lepas banyak mengubah cara hidup kita semua. Salah satunya, kita lebih kerap makan di rumah dan juga menjadi chef stay at home bagi mengelakkan daripada terdedah kepada virus COVID-19. Hasilnya, kita mempunyai lebih banyak pinggan mangkuk untuk dibersihkan. Oleh itu, amat penting untuk mempunyai cecair pencuci pinggan mangkuk yang baik dalam meringankan beban membasuh dan juga menjaga kesihatan kita. Sesi mencuci pinggan juga boleh menjadi menyeronokkan dengan cecair pencuci pinggan Glow yang merupakan jenama yang paling banyak diperkenalkan dalam kalangan isi rumah Malaysia. Glow mempunyai rangkaian cecair pencuci pinggan yang lengkap untuk memenuhi keperluan yang berbeza di rumah dan meningkatkan lagi pengalaman cucian anda dengan lebih mudah dan penuh kesegaran. Jadi inilah dia antara rangkaian Glow yang sedia ada. Glow Limau Lemon Apple, rangkaian untuk membersihkan setiap hari. Buih aktif Glow juga berkesan untuk menanggalkan kotoran dalam pinggan mangkuk yang degil dengan mudah dalam satu cucian saja. Dan ini Glow Antibacterial Arang Limau berkesan untuk menghapuskan bakteria dan menanggalkan minyak serta menghilangkan bau busuk. Dan ini dia Glow Nature mengandungi 100% minyak pati semula jadi dan diuji secara dermatologi. Terdapat dua jenis variasi iaitu Mandarin dan juga Green Tea Leaves, Pomegranate dan Yuzu Lemon yang memberikan kombinasi haruman semula jadi yang menyegarkan. Dan akhir sekali inilah dia Glow Pure and Clear, dicipta eksklusif dengan formulasi tanpa paraben dan pewarna tiruan. Juga sangat sesuai digunakan untuk membersihkan pinggan mangkuk untuk anak-anak kita. Dibuat secara bertanggungjawab untuk kebaikan planet kita juga. Botol-botol cecair pencuci pinggan Glow ini diperbuat dengan 100% plastik yang boleh dikitar semula. Jadi mari kita memainkan peranan untuk menjadikan planet ini tempat yang lebih selamat dan lebih baik. Dengan itu, ayo kita saksikan video Glow ini. Saat paling berharga adalah masa bersama keluarga. Sebab itu, saya gunakan Glow. Dengan buih aktif, Glow membersih dengan hanya satu cucian. Tiada kotoran terlepas, jadi saya sentiasa di sisi mereka. Dengan Glow, kami ada lebih masa bersama. Wah, cepatnya! Tiada yang terlepas dengan Glow. Angelic voice. Ajali pokok, Okey, itulah dia dalam pada kita ni nak menolong orang-orang kita yang berada di negara kita ini. Kita kena lihat juga saudara mara kita yang mungkin berada di perantauan, khususnya di negara Syria ini. Seperti mana kita tahu bahawa negara Syria memang mengalami keadaan musim sejuk yang bukan sejuk biasa ya, tetapi difahamkan suhu di sana negatif 5 darjah Celsius. Jadi kita bayangkan ya bagaimana keadaan mereka, cukup ke tak baju sejuk, cukup ke tak makanan tempat tinggal mereka. Jadi untuk itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Peduli Insan ni kerana banyak membantu saudara mara Islam kita yang berada di sana. Terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Muhammad Lumanur Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dapat bersua ni. Kalau tak video call sahaja. Bagaimana melihat sekarang ini keadaan masyarakat Islam yang berada di Syria sekarang ini? Okey, pertama sekali bila kita cerita tentang saudara kita, ini adalah waktu kemuncak bagi kesukaran yang mereka hadapi. Apabila kita cerita mereka hidup dalam kefakiran dan sebagainya, dan hari ini dalam bulan 1 Januari dan Februari ini adalah kemuncak bagi kesejukan, kefakiran, dan ini adalah momen-momen yang terburuklah dalam sepanjang tahun ini. Jadi itu keadaan yang cukup menyedihkan dan yang perlu kepada sedikit daripada perhatian kita, insya-Allah. Ya, itulah dia. Jadi apa sebenarnya yang kita sebagai orang yang berada dekat Malaysia ni boleh membantu mereka? Apa antara keperluan yang mendesaklah untuk pelarian-pelarian yang berada di Syria ini?
itu. Apabila kita tengok keperluan seperti mana yang terpapar di kaca TV kita, bagaimana mereka dalam keadaan kesejukan, sudah tentulah dalam keadaan salji yang kesejukan kadang-kadang boleh mencecah -5 darjah Celsius, sesuatu yang memberikan kehangatan itulah sesuatu yang mereka sangat perlukan. Selain daripada itu, mereka juga memerlukan sesuatu yang untuk memberikan tenaga seperti makanan. Jadi itulah fokus yang kita cuba untuk sampaikan apabila kita melihat keadaan mereka yang perlukan sesuatu seperti selimut, baju sejuk, bahan bakar, selain daripada makanan-makanan yang memberikan mereka tenaga, insya-Allah. Dah berapa lama dah sebenarnya Pertubuhan Peluk Ihsan ni menolong pelarian di Sirah ini? Okey, kita sudah membantu hampir 10 tahun sebenarnya. Bermula daripada awal krisis, selepas daripada berlaku krisis yang kita sama-sama tahu dan mereka berpindah di kem pelarian Syria. Daripada situ kita terus membantu. Setiap daripada musimnya adalah bantuan-bantuan yang berbeza, tetapi sejak daripada 10 tahun yang lalu. Maknanya kita sendiri dah ada pasukan di sana, dah ada tim yang berpengalaman untuk menguruskan setiap bantuan yang datang daripada Malaysia dan negara-negara seluruh dunia, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Sekarang ini bantuan yang harus diberikan ketika musim sejuk ini adalah bantuan dari segi selimut, peralatan, pemakaian, baju sejuk dan sebagainya. Berapa ramai Ustaz sebenarnya pelarian-pelarian Syria yang berada dekat sana tu? Okey, kita fokus pada di dalam Syria dan yang kedua kita juga membantu di Lubnan, di kawasan-kawasan kem yang berada di sempadan Syria. Dan jumlah keseluruhan pelarian Syria yang berada di dua kawasan dan di kem-kem lah di seluruh Syria ini lebih daripada 1.8 juta orang. Jadi sudah tentu kita kata sebanyak mana pun kita usaha, kita tak mampu untuk cover ataupun bantu lebih daripada 10% sebab bilangan mereka terlalu banyak. Tetapi ini bukan berarti bahawa kita nak berhenti dan kita teruskan sedaya upaya kita untuk mempelbagaikan dan menguatkan lagi kempen kita untuk membantu saudara kita di sana, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk waktu yang akan datang ni bila agaknya Yayasan atau Pertubuhan Peluk Ihsan ni ingin bergerak ke sana? InsyaAllah hari Isnin akan datang ini, saya sendiri akan pergi ke Syria dan kita akan sampaikan sebahagian daripada sumbangan yang diberikan dan kita akan pantau setiap daripada kerja pasukan kita yang berada di sana dan insyaAllah ini peluang untuk kita sama-sama bagi kita kata para penyumbang yang berada di luar sana untuk nak menyumbang, kita dapat lakukan dan insyaAllah pasukan kita sendiri akan pergi dan kita akan sampaikan dan kita akan melihat sendiri bagaimana kesukaran yang mereka hadapi dan ketika itu kita bagi sumbangan. Ini sudah sentuh saat-saat yang mereka akan sangat-sangat berterima kasih dan mereka sangat-sangat mensyukuri dengan apa yang kita beri daripada sokongan ini. InsyaAllah. Bagaimana Ustaz caranya untuk kita nak menyumbang dan juga berkongsi rezeki kita ni dengan saudara kita ni yang berada dekat Syria ni? Okey, kita boleh tengok seperti mana yang terpapar di kaca TV kita. Kita letakkan nombor akaun bank CIMB dan itu kita dapat melakukan transfer secara direct terus ke sana. Selain daripada kita boleh hubungi terus kita punya pasukan kita ataupun khidmat penyumbang kita daripada nombor telefon yang tertera dan insya-Allah jika ada sebarang maklumat yang diperlukan dan sebagainya boleh terus bertanya dan insya-Allah kita akan cerita satu persatu. Selain daripada itu boleh melayari laman web kita www.peduliinsan.org. Selain daripada kita punya page kita ataupun media sosial kita Facebook, Instagram dan lain-lain lah insya-Allah. InsyaAllah. Jadi apa yang ditunggu lagi? Jadi kepada anda semua yang ingin memberikan sedikit bantuan, bantuan ini diberikan dari segi wang tunai. Kalau misal kata nak berikan pakaian ke boleh juga Ustaz? Pakaian agak terbatas sebab kita punya perjalanan nanti akan mengambil masa agak panjang, tetapi kita tumpu dan fokus kepada bantuan kewangan dulu insya-Allah. Yang mana tunai itu dapat kita direct dan transfer dan nanti 2-3 hari terus kita boleh bawa lah ke sana insya-Allah. Jadi semuanya dipermudahkanlah kan? Insya-Allah. Amin. Okey. Jadi inilah dia seperti mana yang tertera sekarang ini, anda boleh dermakan wang kita ni kepada Pertubuhan Berdiri Ihsan ini untuk diberikan kepada saudara umat Islam kita yang berada di Syria ini. Mungkin Ustaz boleh ambil kesempatan ini untuk memperkatakan sedikit kepada penonton. Okey, baik. InsyaAllah saya pertama sekali ucapkan terima kasihlah kepada seluruh para dermawan yang berada di luar sana yang tidak pernah jemu untuk membantu dan merasai kesakitan yang dirasai oleh saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan percayalah ketika mana kami pergi dan kita melihat bagaimana mereka sangat-sangat, mungkin suaranya tak sampai tetapi disampaikan kepada kita bahawa ini adalah sesuatu
sesuatu yang mereka sangat-sangat hargai dan mereka sangat-sangat perlukan, dan bantuan ini adalah sesuatu yang mampu menyelamatkan mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau diikutkan 80% sebelum musim sejuk mereka ni dah duduk dalam kefakiran. Betul. Kan. Jadi dengan bantuan kita, insya-Allah lah dapatlah memberikan sedikit nafas lah kan untuk mereka yang berada dekat sana. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kembali. Baik, itu dia, kita telah bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Jadi apa yang ditunggu lagi? Eloklah kita untuk memberikan sedikit sumbangan. Okey, saya nak bersama dengan Sofia yang ada di ujung sana. Ataupun Sofia, cakap dulu apa-apa. Fazli, dekat sejam kita bercakap ni lapar perut saya. Di hari ini kita akan bawakan variasi menu tortilla yang sangat sesuai untuk dijadikan makanan kita untuk sarapan, makan tengah hari ataupun makan malam mengikut cita rasa anda. Jom kita saksikan menu variasi tortilla. Tortilla, sejenis makanan yang semakin popular bagi menggantikan fungsi nasi atau lain-lain sumber karbohidrat. Sekeping tortilla bersaiz standard mengandungi kira-kira 140 kalori dan pastinya sesuai buat mereka yang ingin mengamalkan diet atau gaya hidup sihat. Selain mudah untuk disediakan, tortilla juga boleh dihidangkan dengan pelbagai variasi menu. Untuk sarapan pagi ini, kami akan menunjukkan dua jenis hidangan yang boleh dijadikan idea bagi hidangan tortilla. Untuk menu pertama, kita perlukan tortilla, ayam yang sudah dibakar atau rebus, salad, keju dan sos cili sebagai penambah perasa. Mula-mula potong sedikit bahagian tortilla supaya mudah untuk dilipat. Susunkan ayam, kemudian letakkan kepingan keju, letakkan salad, sapukan sedikit sos cili, kemudian lipatkan tortilla. Hidangan tortilla yang pertama dah siap. Untuk menu yang kedua, kita perlukan udang yang telah dibakar atau rebus, telur hancur atau scramble, salad dan tomato. Seperti hidangan yang pertama, potong sedikit bahagian tortilla dan susunkan ke semua bahan yang ada. Kemudian lipatkan. Menu kedua kita dah pun siap. Selain menu ini, anda juga boleh menggantikan bahan-bahan tersebut dengan buah-buahan mengikut cita rasa anda. Selamat mencuba. Wah, sihatnya. Apa makan tak makanan macam ni? Ui, saya itu favourite saya. Saya tak makan isi lemak apa semua, saya makan tu. Tak. Siapa yang kena tahu lah kan. Tapi mungkin boleh azam 2022. Makan makanan sihat sebegitu rupa. Jadi macam saya cakap Sofia macam kebab pita. Tapi itu besar sikit lah. Besar sikit. Tortilla dia white ataupun lebar sikit lah. Okay, semoga memberikan inspirasi untuk kita meneruskan usaha azam tahun 2022 untuk makan dengan sihat. Hari Isnin kita akan bawakan topik berkenaan apa ya? Isu vaksinasi palsu hangat ni sebenarnya sebab banyaklah kes demi kes, hari demi hari ada saja yang berkomplot dengan sindiket ini. Itulah dia. Kalau ada di antara anda yang mana anti vaksin tu, janganlah kata orang tu nak sokong, nak pergi beli dan sebagainya kan. Dan kalau boleh tu, kalau anda dengar ada klinik-klinik itu yang menawarkan CZ palsu ini, laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab lah kan. Sebab apa kita tak nak lah nanti, bukan apa, sebab kita takut yang tak ada vaksin apa semua, kata ada vaksin tapi tak ada vaksin. Takut bukan sahaja membahayakan diri dia. Kita semua ni takut kena apa semua kan.
Malaysians, ayuh kita jujur dengan diri sendiri. Ya. Terima kasih meluangkan masa bersama kami dua di Malaysia hari ini. Semoga memberikan banyak orang kata manfaat dan juga tauladan berdasarkan perkongsian-perkongsian oleh tetamu kita yang cukup hebat pagi ini. Hebat. Okey, termasuk dengan Sofia juga hebat. Awak hebat. Okey. Hari ni Jumaat, besok dah hari Sabtu, Ahad. Selamat berhujung minggu dijaga kepada anda semua. Orang yang berada mungkin dekat Johor, Kawasan Pantai Timur dah bercuti dah hari ni. Jadi kalau nak pergi ke mana-mana, diharapkan anda semua dapat patuh SOP dan semoga apa saja perancangan yang anda lakukan, yang ingin lakukan, semoga dipermudahkan nanti. Terima kasih juga kepada penonton di Malaysia hari ini Facebook. Kita jumpa anda di hari Isnin nanti. Assalamualaikum semua. Okey, bye-bye. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Yang dulu kau cinta, yang kini kau tinggal ke tempat bersalah. Puaskah kau ku terbiar? Puaskah kau ku merana? Puas kau tersenyum di ketika aku menyelindung luka. Jelas semua